Program Nilam merupakan program inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan murid untuk menanam sikap suka membaca terhadap apa sahaja bahan bacaan yang terdapat di sekeliling murid-murid. Jadi mari kita kenali ataupun ketahui apakah itu maksud Nilam. Nilam bermaksud N, nadi, IL, ilmu, A, amalan, M, membaca. Jadi keseluruhannya bermaksud Nilam, nadi, ilmu, amalan, membaca. Baik, bahan bacaan terbahagi kepada dua, iaitu bahan buku dan bahan bukan buku. Untuk bahan buku terbahagi kepada dua, iaitu bahan berbentuk buku fizikal. Dan satu lagi berbentuk e-book. Manakala bahan bukan buku pula berbentuk bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Jenis bahan buku. Ini adalah antara jenis bahan buku, iaitu buku fiksyen. Fiksyen ini ialah buku yang berbentuk penceritaan. Jadi antara buku-buku yang berbentuk fiksyen adalah cerita misteri, sejarah, legenda, cerita binatang, cerita rakyat, cerita sains, cerita sukan, cerita seram, cerita khayalan, cerita dongeng, cerita teladan dan cerita penyiasatan. Baik, kita teruskan. Bahan bukan buku pula dikenali sebagai buku bukan fiksyen. Bahan bukan buku ini berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta. Antaranya buku-buku seperti buku rujukan terdiri daripada buku rujukan am dan juga buku rujukan khas. Jadi murid-murid boleh lihat antara contoh-contoh bahan buku yang berbentuk bukan fiksyen. Jenis bahan bukan buku. Bahan bukan buku yang berbentuk bahan bercetak terdiri daripada jurnal, laporan, majalah, peta, rencana, cerpen, artikel, risalah ataupun brosur, katalog, manual penggunaan, buku skrap, buletin, komik, poster, carta. Walau bagaimanapun, buku komik jenis bukan fiksyen boleh dikira sebagai bahan bacaan. Komik yang dibaca mesti mengandungi unsur nasihat dan nilai-nilai murni. Baik, manakala bahan bukan buku berbentuk bahan bukan cetak terdiri daripada video klip berinformasi, CD perisian berbentuk pendidikan, kit pembelajaran ataupun bahan-bahan yang kamu dapati daripada sumber YouTube. Semua jenis sumber bacaan sama ada melalui laman sesawang atau bahan bacaan digital secara offline dikira sebagai bahan bacaan. Baik, seterusnya setelah kita menjalankan aktiviti membaca, kita juga ataupun murid-murid juga boleh menjalankan aktiviti tambahan, iaitu aktiviti penggayaan. Antaranya adalah tunjuk cara, membaca bersama, membuat buku skrap, lakonan, sketsa, resensi buku, mengulas buku, bicara buku, berpantun, melukis ataupun membuat poster, mencipta lagu, radio sekolah, syarahan, forum, menghasilkan buku atau menulis buku, bercerita, deklamasi sajak, rumusan, ayat atau peta minda. Maksudnya setelah murid membaca apa sahaja bahan bacaan yang murid baca itu, contohnya murid memilih aktiviti penggayaan membaca bersama. Maksudnya selepas kamu membaca bahan bacaan kamu itu, kamu ajaklah adik, kawan-kawan membaca bersama. Jadi di situ kamu mendapat satu markah untuk aktiviti penggayaan. Ataupun kamu suka membaca komik, kemudian kamu ambil sekeping kertas, kamu lukiskan kartun daripada komik kamu baca itu. Jadi kamu juga telah menjalankan satu aktiviti penggayaan, iaitu lukisan. Jadi aktiviti penggayaan ini terlalu banyak. Pilih satu dan jalankan aktiviti tersebut. Maklumat yang perlu direkod oleh murid. Maksudnya setelah kita menjalankan aktiviti membaca ini, kita perlu membuat rekod. Jadi rekod itu cikgu akan terangkan sebentar lagi. Dan apakah yang maklumat yang perlu direkodkan oleh murid?
semua jenis bahan bacaan sama ada bahan buku maupun bahan bukan buku. Seterusnya, jenis buku yang dibaca. Adakah buku itu berbentuk fiksyen ataupun bukan fiksyen? Baik, seterusnya, bahan bacaan ini boleh terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun apa-apa sahaja bahasa yang kamu baca. Seterusnya, kamu juga perlu mencatatkan ataupun perlu merekodkan bilangan muka surat setiap bahan buku yang telah dibaca. Dan akhir sekali, murid-murid perlu menjalankan satu aktiviti selepas bacaan dan juga rumusan. Rumusan ini ialah sinopsis daripada bahan bacaan tadi, tetapi tidaklah terlalu panjang, hanya rumusan yang ringkas sahaja. Selamat datang ke Google Site Pusat Sumber Sekolah SK Cochrane. Okey, saya akan ajarkan murid-murid bagaimana cara untuk membuat rekod nilam setelah murid-murid selesai membuat bacaan. Jadi, jika murid-murid dapat dilihat di sini, pada bahagian ini kita dapat lihat pertama, kenali PSS, organisasi PSS, aktiviti PSS, nilam dan juga rak buku. Jadi, apa yang perlu murid buat ialah klik bahagian nilam. Okey, di sini terdapat nama-nama murid dari murid tahun 1 sehinggalah murid tahun 6. Jadi bagaimana cara kita hendak membuat perekodan? Pertama, kita pilih dulu kelas. Okey, tekan bahagian ini tahap. Okey, cikgu akan pilih tahun 4. Okey, jadi bila kamu nak pilih kelas kamu, contohnya saya nak ambil kelas tahun 4 Arif, cikgu akan tekan 4 only, D4 only. Okey, jadi di sini tersenarai keseluruhan murid tahun 4. Dan saya nak detail lagi di kelas 4 Arif sahaja. Contohnya, cikgu akan klik pada Arif. Okey, jadi di sini yang tertera di sini hanyalah murid-murid tahun kelas 4 Arif. Nama murid-murid tahun kelas 4 Arif sahaja. Jadi saya ambil contoh seorang ya. Cikgu akan ambil Akif Haziq ini, Akif Haziq bin Muhammad Syahir. Jadi kita perlu ambil ID murid. ID murid ini ialah ID delima kamu. Okey, ID delima yang kamu gunakan untuk Google Meet, untuk GC. Jadi jika kamu hafal ID kamu lebih baik. Okey, sebab itu ialah pengenalan untuk diri kamu sehingga kamu ke sekolah menengah nanti. Jika kamu tidak hafal pun tak apa, kamu boleh copy di sini saja. Okey, select all dan kamu copy. Okey, kemudian setelah kita copy, bagaimana cara hendak kita ataupun bagaimana cara hendak kamu merekodkan bahan bacaan kamu tadi. Okey, jika kamu nampak di atasnya, sila pilih dan daftar bacaan anda di bawah. Peringkat sekolah sila klik. Jadi, kita klik saja. Okey, bila kamu dah klik, kita akan masuk di Google Form ini. Okey, jadi di sini masukkan ID tadi. Okey, di sini. Kemudian kita masukkan judul buku, contohnya lah Si Tanggang. Okey, seterusnya pengarangnya, contoh lagi Nurul Izzah. Okey, kategori. Okey, Si Tanggang ni ialah buku yang berbentuk cerita. Jadi, kategorinya ialah fiksyen. Okey, seterusnya bahasa Melayu. Jumlah muka surat 23 atau 24 contoh Okey, jumlah aktiviti setelah cikgu membaca buku Si Tanggang tadi, dia telah membuat satu aktiviti. Jadi masukkan jumlah 1. Sekiranya kamu buat 2 aktiviti, masukkan jumlah 2. Okey, ulasan ataupun catatan ataupun nilai murni kita buat ataupun catat simple saja, yang mudah saja. Okey, contoh Si Tanggang telah disumpah oleh ibunya sendiri. Contoh itu saja, cukup, tidak perlu banyak. Okey. Baik, seterusnya setelah kamu puas hati dengan apa yang kamu telah masukkan di sini, maklumat-maklumat ini, kamu hanya tekan submit. Okey, bila dah submit ni, data ini telah dimasukkan ke dalam yang perekodan nilam ini. Okey, jadi rekod nilam ini sistem akan auto update selama 15 minit. Jika kamu dah masukkan rekod tadi, tidak akan ada tertera jumlah di sini dalam masa yang singkat. 15 minit setelah itu barulah rekod bahan bacaan kamu ini akan tertera
di sini. Okay. Maksudnya 15 minit selepas kamu merekod, barulah data jumlah bahan bacaan ini akan naik di sini. Contoh tadi dia akan naik 1. Seterusnya kamu tambah lagi bahan bacaan, dia akan naik di sini jumlah bacaannya 2 dan seterusnya lah. Okay, sehinggalah banyak mana bahan bacaan yang telah kamu kumpulkan. Okay, jadi di samping itu juga murid-murid boleh membaca bahan bacaan secara digital di dalam Google Site PSS ini. Okay, di mana kamu boleh dapat cari bahan bacaan digital itu? Okay, di sini rak buku. Okay, murid lihat di bahagian rak buku ni. Di sini terdapat terlalu banyak buku-buku bahan bacaan secara digital yang telah dikumpulkan oleh keseluruhan sekolah-sekolah di Malaysia. Jadi murid boleh klik saja mana bahan bacaan yang murid minat, bahan bacaan yang kamu suka. Okay, contoh cikgu klik di sini daripada sekolah SK Seri Kepung. Nampak tak? Banyak kan? Okay, pilih satu je ataupun pilih saja bahan bacaan yang kamu suka, yang kamu gemari. Okay, contoh cikgu nak pilih ini. Have you seen Sundari? Okay, kita tekan view. Okay, sekarang kita boleh baca terus. Okay, jadi semasa membaca jangan lupa catatkan tajuk. Okay, catatkan juga berapa bilangan muka surat. Dan ingat buku ini ialah buku apa? Adakah buku berbentuk fiksyen ataupun bukan fiksyen? Seterusnya muka surat. Okay, muka surat. Okay, mudah kan? Okay, cikgu rasa sampai itu saja. Cikgu harap kamu bolehlah lakukan ataupun bolehlah membuat pembacaan nilam bermula daripada sekarang, mula pada hari ini. Dan untuk bacaan nilam pada tahun ini, kamu boleh membuat pengisian data sehingga bulan Januari pada tahun hadapan. Okay, sehingga hujung bulan Januari 2022. Memandangkan tempoh persekolahan kita bagi sesi tahun ini dilanjutkan sehingga ke tahun depan, cikgu akan kumpulkan data pada sehingga bulan Januari 2022. Jadi mulai saat ini kamu dah faham, kamu dah tahu bagaimana cara untuk membuat pengisian nilam ini. Teruskan membuat. Contohnya satu hari baca 2 buku. Jika satu minggu kamu dah baca hampir berapa? 14 buku kan? Banyak. Jadi cikgu harap kamu tidak melepaskan peluang ini dan insya-Allah akan cikgu berikan ganjaran dan sijil pada tahun hadapan. Jadi itu sahaja buat masa ini. Terima kasih. Assalamualaikum.